Dan terakhir sekali saya menyentuh persoalan, aku nak sebut apa tadi? Apa nak sebut tadi? Last sekali. Isu Najib pasal tabung haji. Ya. Mengenai tabung haji, Najib mempersoalkan hari ini, dia kata, tengok, audit negara telah membenarkan audit 2017. Dia tak ubah pun data dalam audit 2017. Ni saya nak jawab ni. Dia kata tengok, PH kata BN telah menipu audit 2017. Tengok audit 2017 tak ubah pun. Dia kata macam tu. Ni macam ni. Saya nak jawab pendek je. Saya kata audit 2017 telah dilakukan. Okay? Dah dibuat, dah ada data, dah dikonklude berdasarkan 2017 punya group. Dan apa yang dilakukan apa yang dilakukan pada tahun 2019 ni untuk audit 2019 dan 2020 adalah audit untuk tahun ini. Bukan tugas mereka mengkaji audit yang tahun lepas, yang lalu. Bukan tugas mereka mengkaji audit yang lalu. Itu bukan tugas mereka. Jadi sekarang ini tugas mereka adalah audit yang tahun ini. Audit untuk tahun ini. Jadi dia tak perlu lihatlah retrospektif yang ke belakang. Dia tak perlu lihat. Dia nak lihat audit tahun ini. Melainkan dia audit negara, bukannya forensic audit. Dia macam kalau sekiranya yang the big four tu ke, kan, macam yang memang company audit, memang dia akan tengok yang sebelum-sebelum ni. Dan kemudian saya tengok macam contohnya daripada segi kajian audit. Bila dia kata tadi tak ada juru audit yang didakwa, dia kata laporan audit 2019 Tabung Haji membuktikan sekali lagi penipuan Pakatan Harapan. Antara perkara yang pemimpin yang ni Abdul Rahim Hilmi Zakaria, dia petik je benda ni. Kalau saya nak jawab benda ni, saya kena buat satu artikel baru. Panjang, tapi secara mudahnya dia kata, saya dah jawab tadi berkenaan dengan perkara tersebut. Sebab tu dia kata tiada seorang juru audit atau ahli pengurusan pernah didakwa memalsukan akaun tabung haji. Biarpun mereka kuat main propaganda tersebut masa itu. Saya nak cerita, saya panjang ceritanya, tapi yang saya cerita pendek je. Apa yang berlaku, dia bukan masalah juru audit, juru akaun. Itu satu hal, satu bab. Apabila dia memanipulasikan, dipanggil creative accounting. Creative accounting ni dia bukan satu kesalahan daripada segi undang-undang. Tetapi apabila kita menggunakan accounting yang tak untung boleh jadi untung semata-mata nak bagi dividen pada waktu itu. Tabung haji nak bagi dividen mengikut undang-undang, dia kena ada threshold, debt to ratio liability. Kalau aku cakap kau tidur malam ni. Tapi dia ada dia punya ratio dia. So untuk nak memastikan perkara itu dia masa itu nak election. Okay? So dia nak kena bagi juga apa dia panggil hibah. Sedangkan pada waktu itu tak layak dapat hibah. Bila kiraan dia tak layak dapat hibah, dia guna creative accounting untuk melayakkan dapat hibah. Bila kita kaji rupanya sebenarnya tak cukup. Dia bagi juga demi kerana sebab nak election, takut rakyat marah. Duit tu rupanya ada kebocoran yang berlaku di dalam tabung haji. Dan untuk menampung perkara tersebut, terpaksa kita jual beberapa aset tabung haji, bukan kepada orang luar pun, kepada anak syarikat MOF. MOF yang tu kita boleh jawab panjang lah berkenaan dengan perkara tersebut. Malam ni kita tak cover. Tapi kepada anak syarikat MOF sendiri. Dia kata berkenaan dengan sukuk tu dibeli oleh anak syarikat yang hanya 250 juta bayaran dalam masa 9 tahun, dia kata. Mana mungkin company dia boleh bayar dalam 9 tahun? Allah. Kita kata kaedah pembelian sukuk itu tak semestinya dia kena langsaikan dan bagi balik semua aset tersebut. Yang kita nak pada waktu itu adalah cash. Kita nak ada cash flow. Sebab itu dah aku masuk akaun dah pula. Sebab itu didilutkan akaun daripada akaun aset semasa itu untuk tujuan dapat cash flow, supaya kita boleh seimbangkan di antara liability dan aset untuk boleh kita bagi apa? Boleh bagi dividen pada waktu itu 2019. Itu tujuan dia. Dan kita pun bila kita bagi jual aset itu bukan kepada syarikat luar. Syarikat itu adalah milik MOF sendiri. Anak syarikat ini diwujudkan oleh MOF, dipanggil SPV, Special Purpose Vehicle, untuk tujuan membeli aset tersebut. Dan exercise ini digunakan bagi memastikan pendepositor mendapat mendapat dividen, hibah pada waktu itu.
Kerana kenapa kalau kita tak buat macam tu, kalau kita tengok real accounting mengikut undang-undang Kerajaan Pakatan Harapan tak boleh bagi hibah. Takkan mereka nak menipu macam BN juga. So kena cari cara macam mana nak bagi hibah juga. Nak balance kan, sebab masa tu liability melebihi asset. Cerita pada waktu itu. Lepas itu baru dia slowly turn. Sebab tabung haji ni sebenarnya adalah satu perniagaan yang paling menguntungkan. 70% margin, tuan-tuan. Yelah, dia orang deposit duit sebab nak pergi haji. Betul tak? Dan orang Islam ni memang dia akan letak, tak ada tempat lain dia letak melainkan tabung haji. Jadi bisnes yang sangat menguntungkan. Disebabkan sangat menguntungkan, itu yang orang ambil kesempatan. Orang ambil kesempatan dalam perkara tersebut. Tapi bagi saya macam ni lah. Bagi saya macam ni. Pakatan Harapan telah melakukan dia level best untuk memastikan tabung haji tidak bankrupt. Dan Governor Bank Negara telah memberi amaran. Dan kita sewaktu itu sebagai pembangkang, Tuan Speaker, telah pun melahirkan kebimbangan ini. Ya. Cuma waktu itu kita bukan kerajaan. Tapi bila kita ambil alih seperti yang disebut, PricewaterhouseCoopers, begitu juga dengan Jabatan Audit Negara, saya ingin tambah satu lagi. Dalam emphasis of matter, mereka menyatakan bukan sahaja isu aset berbahaya sekarang, tetapi nilai aset itu tidak dibuat nilai rosot yang sebenarnya. Sebab itu bila saya ambil alih, defisit sudah jadi 10 bilion, bukan lagi 4.1 bilion, Tuan Speaker. Makna dua kesalahan besar dari sudut integriti dalam tabung haji yang dulu tidak mereka tumpukan, iaitu ketika diberi amaran aset lebih rendah yang menyebabkan hibah tidak boleh dibayar, tapi mereka terus membayar, dan ini menyalahi akta yang sepatutnya pengurusi tabung haji mempertahankan akta tabung haji ini. Tapi oleh kerana nak bagi juga hibah, maka mereka pun buatlah akaun cantik-cantik tak ikut nilai rosot yang sebenar, menyebabkan jikalau berterusan, Tuan Speaker, dalam Dewan ini saya menyatakan mungkin tabung haji akan tutup kedai kalau tidak ada Pakatan Harapan menyelamatkan tabung haji. Tapi malangnya, Pak Dixon, saya minta supaya dimasukkan dalam ucapan, iaitu kita kena tanya kepada komitmen kerajaan sekarang. Kalau dulu Pakatan Harapan 17.8 bilion kita komitmen. Setiap bajet baru ini 500 juta. Tahun-tahun seterusnya sampai 2030 kita tetapkan bajet 1.7 bilion untuk selamatkan tabung haji. Audit 2019 ini membuktikan apa yang Pakatan Harapan buat itu adalah benda yang benar, benda yang betul dan dipuji oleh audit negara. Saya nak go into detail. This is not the avenues. Kita akan tengok satu hari nanti. Mungkin ada orang lain yang akan go into detail into this matter. Tak apa. Tapi macam saya kata, itu antara perkara yang secara umumnya kita sebagai rakyat kena tahu, bahawa kita sedaya upaya kita nak bagi tahu, kita pada zaman Pakatan Harapan kita cuba sebaik mungkin membaiki kerosakan yang dibuat pada zaman Najib. Dia kata tak ada kerosakan. Yang kau dia dapati bersalah 12 kes, 72 tahun kena penjara tau. Tapi dia berlaku serentak jadi 12 tahun lah. Total penjara dia 72 tahun. Tapi dengan selamat dok je dia kata, oh tak ada apa, okey je, tak ada masalah. Oi, tak pernah aku jumpa orang yang muka tak semalu ini selain daripada Azmin. Tak pernah aku jumpa orang tak semalu ini selain daripada Azmin. Sebab itu kita tengok macam kes pengampunan diraja. Anwar Ibrahim dah tak ada kes lewat tau. Anwar didapati tidak bersalah di semua kes lewat. Siapa berani nak lawan Agong? Siapa berani mempertikaikan Agong? Ada tadi yang tulis, kita tak nak orang liwat sebagai Perdana Menteri. Betul. Kami tak nak orang liwat sebagai Perdana Menteri. Sebab tu kami tolak Azmin. Kamu yang sokong Azmin. Dan orang dalam PKR, Anwar, Agong sendiri kata dia tak liwat. Dia diampunkan daripada segala kesalahan dan tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Kamu nak derhaka pada Agong? Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada 5,000 orang yang menonton saya pada malam ini. Terus share, terus like, terus subscribe. You are the best. Kita jumpa lagi insyaAllah. Yang penting ramai-ramai lawan, tetap lawan. Assalamualaikum. Rami berdua orang dekat ni. Rami.